Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 April bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Taska menganiaya kanak-kanak diarah tutup sementara. Juga azan 2 minit awal, puasa terbatal. Taska yang tular kerana disyaki terlibat dalam kes penganiayaan kanak-kanak perempuan baru-baru ini telah diberi notis peringatan selain arahan penutupan sementara premis itu. Tindakan itu dibuat selepas Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengesahkan bahawa taska terbabit didapati melanggar Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984. KPWKM dalam kenyataannya hari ini memaklumkan notis tersebut dikeluarkan bagi tujuan membuat penambahbaikan dengan kadar segera selain bertujuan menyediakan persekitaran selamat untuk kanak-kanak dan meningkatkan kualiti pengasuhan di taska itu. Terdahulu, hasil pemeriksaan JKM pada 29 Mac di taska terbabit mendapati berlaku ketidakpatuhan kepada Akta Taska 1984 dan KPWKM menerusi JKM tidak akan berkompromi berhubung isu keselamatan kanak-kanak. Dalam isu taska yang tular ini, JKM akan bekerjasama dengan pihak polis untuk memastikan kanak-kanak yang menjadi mangsa mendapat keadilan sewajarnya. Sebelum ini, seorang wanita di media sosial dikenali sebagai El Amirah tampil membuat pendedahan mengenai anaknya Mariam yang menunjukkan tanda pelik selepas 3 hari dipindahkan ke sebuah taska. Selain itu, beliau turut menyuarakan kekecewaan kerana anaknya bersama beberapa kanak-kanak lain diasingkan dalam sebuah bilik yang disifatkan terlalu daif. Sementara itu, polis memaklumkan kecederaan yang dialami kanak-kanak yang dilaporkan digigit itu selari dengan kesan gigitan kanak-kanak seusia. Ketua Polis Daerah Putrajaya, Asisten Komisioner A. Asmadi Abdul Aziz berkata perkara itu disahkan Pegawai Perubatan selepas mangsa dirujuk ke Hospital Putrajaya untuk rawatan. Terdahulu pihaknya menerima laporan yang dibuat seorang wanita berhubung beberapa kesan gigitan di tangan anaknya ketika dihantar ke taska berkenaan pada 10.26 malam 5 Januari lalu. Susulan itu, satu kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan semakan dengan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mendapati taska tersebut berdaftar dan mempunyai lesen sah. Tambah ACP A. Asmadi, pada mulanya kedua-dua pihak bersetuju untuk tuntutan ganti rugi terhadap kejadian. Namun begitu sehingga kini tiada penyelesaian dapat dibuat oleh kedua-dua pihak. Ibadah puasa bagi jemaah yang bergantung kepada laungan azan maghrib dari Masjid Jami' Badli Shah Pekan Yan untuk berbuka pada 30 Mac lepas adalah terbatal dan perlu diganti susulan azan yang dilaungkan 2 minit lebih awal. Pentadbir masjid dalam satu kenyataan berkata kesilapan itu disebabkan oleh masalah teknikal paparan digital waktu azan di masjid. Justeru Timbalan Pengerusi Masjid Jami' Badli Shah Pekan Yan, Ahmad Nasir, mewakili seluruh pentadbir masjid memohon maaf atas kesilapan itu. Menurut kenyataan itu juga, ketetapan untuk mengqada semula puasa adalah berdasarkan pandangan jumhur ulama. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama meletakkan keyakinan dan menghormati keputusan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi menentukan tarikh melihat anak bulan susulan kemelut isu raya awal. Menterinya Datuk Muhammad Naim Mukhtar sekali lagi menjelaskan bahawa pengumuman tarikh Syawal tertakluk di bawah bidang kuasa penyimpan mohor besar Raja-Raja. So kita menunggu apa ni lah, saya sebut kita serahkan, kita letakkan keyakinan kita dan kita menghormati keputusan berdasarkan ru'yah nanti untuk kita lihat anak bulan nanti, dan seterusnya memberikan kuasa kepada penyimpan mohor besar raja-raja untuk mengisytiharkan bila tarikh hari raya. Saya dah sebut dah tadi tu, ala kulli hal ni kita di pihak agensi agama ni kita akan pastikan sebaik yang mungkin untuk supaya apa saja keputusan yang dibuat nanti itu akan memberikan kemudahan
kepada rakyat tadi itu. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata ramalan Pusat Astronomi Antarabangsa yang berpangkalan di Emiriah Arab Bersatu UAE bahawa 1 Syawal di kebanyakan negara adalah pada 21 April akan dibincangkan dalam jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan. Beliau berkata demikian pada program Iftar Jama'i Perdana yang dihadiri kira-kira lebih 1,000 kaki tangan di bawah agensi Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama malam semalam. Pada majlis itu juga, Datuk Dr. Muhammad Naim turut menyerahkan bantuan raya kepada golongan asnaf, hasil sumbangan individu dan badan korporat serta penyerahan cek curah Majlis Agama Islam Selangor dan tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari bagi tabung kecemasan misi kemanusiaan kepada mangsa gempa bumi di Turki dan Syria. Seorang warga emas yang juga suami kepada wanita yang maut selepas menjamu hidangan ikan buntal bulan lalu disahkan meninggal dunia hari ini. Eng Kuai Sin Layas Eng Chuan Sing, 84 tahun, meninggal dunia selepas dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Encik Besar Hajah Kalsum HEBHAK sejak 25 Mac lalu. Pada 28 Mac lalu, media tempatan melaporkan isterinya, Lim Siu Guan, 83 tahun, meninggal dunia selepas makan hidangan itu. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan Negeri Johor, Ling Tian Sun, berkata mangsa mula mengalami gejala sesak nafas dan menggigil sebelum dibawa ke hospital oleh anaknya. Suami mangsa turut mengalami gejala sama kira-kira sejam selepas isterinya mendapat gejala itu. Difahamkan pasangan tersebut membeli ikan buntal itu menerusi laman Facebook daripada pembekal di Batu Pahat yang mendapatkan bekalan dari nelayan di Endau, dan ia merupakan kali pertama pasangan itu makan masakan berasaskan ikan buntal. Ikan buntal atau ikan fugu tergolong dalam satu daripada jenis racun semula jadi yang paling bahaya di dunia. Racun tetrodotoxin yang ada dalam ikan buntal merupakan racun yang boleh menyerang sistem saraf dan boleh membawa maut. RM35 juta diperuntukkan bagi memperluas pelaksanaan program Kita Untuk Kita K2K di bawah Projek Perumahan Rakyat PPR di Kuala Lumpur dan Selangor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dana tambahan yang dijangka dapat memanfaatkan 50,000 penduduk itu bertujuan untuk memperkasa komuniti PPR meliputi naik taraf fasiliti, ekonomi penduduk dan pendidikan. Program anjuran bersama Think City itu mengetengahkan 4 strategi iaitu pemerkasaan komuniti, pengurusan bersama komuniti, membantu menambah baik penjanaan pendapatan dan reformasi polisi. Untuk khusus projek K2K ini, untuk 1-2 tahun ini, untuk PPR Kuala Lumpur dan Selangor, khususnya di sekitar Lembah Kelang, saya setuju untuk meluluskan peruntukan tambahan sebanyak RM35 juta. Supaya program-program seperti yang dilakukan oleh K2K ini dapat disegarakan dan kita keselaraskan juga dengan kerajaan negeri dan bandaraya. Ini termasuk memperbaiki setengah tempat kita dah bagi peruntukan. Tadi Surah Kemal kata saya dah lulus peruntukan untuk lift. Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif pemerkasaan komuniti perumahan awam berkenaan dijangka dapat memanfaatkan 50,000 penduduk PPR dan ia akan turut diperluaskan ke negeri dan bandar lain. Beliau berkata demikian berucap pada majlis pelancaran program Kita Untuk Kita K2K di Pangsapuri PPR Kampung Baru Haikom Shah Alam. Turut hadir Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Perumahan dan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Roziah Ismail. Kementerian Kewangan MOF memberi jaminan bahawa tiada mahasiswa di negara ini yang akan tercicir daripada menerima bantuan e-dompet RM200. Timbalan Menterinya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pihaknya juga akan merujuk kepada bahagian pendaftaran dan pengambilan pelajar di setiap universiti bagi mengenal pasti penerima bantuan terbabit. Ya, data tentunya kita ada data. Universiti ada data kan. Semua pelajar universiti, siswa-siswi di setiap universiti ada data mereka yang lengkap. Tentunya kita boleh dengan mudah mendapatkan data-data itu.
Yang penting asal mereka pelajar universiti, siswa-siswi, maka kita beri. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri program agihan bubur lambuk madani di Kampung Parit Puteri Menangis, Pontian pada Sabtu. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika program sesi dialog bersama Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM Shah Alam pada Jumaat mengumumkan memperluaskan bantuan e-dompet sebanyak RM200 kepada seluruh pelajar universiti di negara ini. Keputusan itu dibuat ketika mengulas soalan mahasiswa berhubung inisiatif berkenaan yang dilihat tidak diterima secara menyeluruh oleh penuntut universiti. Serangan Zionis, protes di Palestin memuncak. Bertemu lagi. Perkembangan situasi di Palestin. 2 wanita terkorban manakala seorang lagi cedera parah dalam satu insiden tembakan di tebing barat. Insiden itu berlaku beberapa jam selepas serangan udara rejim Zionis ke arah Gaza dan Lubnan. 2 pasangan adik-beradik berusia 20-an yang maut merupakan warga Israel, manakala wanita yang cedera parah adalah ibu mereka. Kejadian berlaku berhampiran penempatan haram Yahudi di Hamra, tebing barat. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab setakat ini. Rejim Zionis bagaimanapun menuding jari ke arah pejuang Palestin walaupun tiada bukti jelas. Dalam pada itu, selain Gaza, serangan udara rejim Zionis turut mensasarkan selatan Lubnan. Israel mendakwa serangan mensasarkan infrastruktur Hamas. Wartawan agensi berita AFP melaporkan terdengar sekurang-kurangnya 3 serangan di Lubnan. Salah satu serangan mengenai sebuah kawasan agrikultur yang mengorbankan beberapa haiwan ternakan. Manakala sekurang-kurangnya 2 bom dilapor hampir mengenai kem pelarian Palestin di Lubnan. Ini serangan pertama Israel ke atas wilayah Lubnan sejak April 2022. Dalam pada itu, protes membantah perbuatan biadab rejim Zionis ke atas Masjid Al-Aqsa berterusan. Di Baitul Maqdis, umat Islam berhimpun di hadapan pekarangan Al-Aqsa sebelum solat Jumaat ketiga Ramadan ini. Mereka berdemonstrasi sambil mengibarkan bendera Palestin dan Hamas. Di Jabalia, utara Gaza, perhimpunan besar-besaran diadakan sebagai tanda solidariti bersama umat Islam di Baitul Maqdis. Perhimpunan anjuran Hamas itu antara lain memberi amaran kepada Israel bahawa tindakan provokasi dan serangan terhadap Palestin akan memberi kesan buruk kepada seluruh rantau Asia Barat. Protes mengutuk kekejaman Israel turut berlangsung di Maghribi. Ratusan rakyat negara itu turun padang dan berhimpun di hadapan bangunan parlimen di Rabat sebagai tanda sokongan kepada Palestin. Aktivis hak asasi manusia Sion Asidon yang menyertai perhimpunan itu berkata, rejim Zionis berniat jahat menghalau rakyat Palestin dari Baitul Maqdis bagi membolehkan lebih banyak penempatan haram Yahudi dibina. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa duka cita dan mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaharu tentera rejim Israel terhadap jemaah Palestin serta pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa baru-baru ini. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Major Jeneral Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata Seri Paduka menyifatkan tindakan itu sebagai perbuatan keji dan amat zalim serta tidak berperi kemanusiaan, lebih-lebih lagi kerana ia berlaku dalam bulan mulia yang sepatutnya aman. Seri Paduka turut menyifatkan tindakan tentera rejim Israel itu bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah mencabuli hak asasi manusia serta kesucian masjid itu. Al-Sultan Abdullah bertitah bahawa Malaysia dan rakyatnya sentiasa bersolidariti bersama Palestin serta menyeru rakyat untuk terus memperjuang prinsip keadilan dan sikap saling menghormati di samping menentang sebarang bentuk keganasan serta kezaliman sesama manusia. Yang di-Pertuan Agong juga menzahirkan sokongan terhadap ketetapan kerajaan yang menyeru masyarakat antarabangsa, khususnya Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC, supaya rejim Israel bertanggungjawab ke atas jenayah keji itu dan segera membebaskan semua tahanan Palestin. Datuk Pengelola Bijaya Diraja berkata Seri Paduka turut bertitah agar kerajaan memainkan peranan menyeru Pertubuhan Kerjasama Islam OIC untuk bersatu padu membantu menangani masalah yang dihadapi oleh Palestin.
Seri Paduka turut menyeru masjid dan surau di negara ini serta rakyat yang beragama Islam untuk mengadakan solat sunat hajat serta doa selamat termasuk di kediaman sendiri bagi memohon ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara kesejahteraan rakyat Palestin daripada niat jahat rejim Israel. Projek pembinaan kompleks Masjid Darul Murtada di Sungai Petani, Kedah dijangka siap sepenuhnya 12 April ini. Berbaki kurang 10% sahaja lagi, binaan masjid yang diinspirasikan daripada Masjid Cologne di Jerman itu adalah sebahagian projek pembangunan pusat komuniti dakwah yang menyediakan pelbagai kemudahan buat semua peringkat umur secara percuma. Pengarah urusan Murtada Dakwah Center Madad Muhammad Yaakob Yusra berkata, masjid ini mempunyai keunikan tersendiri di mana reka bentuknya berbeza dengan masjid-masjid yang terdapat di negara ini. Pembinaan kompleks Masjid Darul Murtada di atas tanah seluas 6 ekar itu juga merupakan satu-satunya masjid di Sungai Petani yang menawarkan fasiliti buat golongan kanak-kanak sehinggalah warga emas. Kita buat adalah masjid yang pertama lah yang ada playground kanak-kanak, yang ada bilik gaming untuk remaja, yang kita buat fasiliti khas untuk orang tua-tua, tempat kerusi dan sebagainya. Dan ada juga musra musafir yang kita buat untuk 24 jam musafir boleh singgah di masjid kita. Ada sekitar 28 katil hotel yang dibenarkan duduk secara percuma. Turut disediakan rumah warga emas, mahat integrasi, rumah kucing, hotel kapsul, stadium e-sport dan hub memanah berkuda serta pengurusan jenazah secara percuma. Bagaimanapun, pembinaan untuk menyiapkan Masjid Darul Murtada ini masih memerlukan dana berjumlah 1.4 juta ringgit. Selain masjid, keseluruhan projek pembangunan Murtada Dakwah Center pula memerlukan dana 20 juta ringgit. Minggu depan kita adalah penyerahan untuk totally siap. Cuma kerja infra lah kita tak nak buat sepenuhnya disebabkan pembangunan yang sedang berjalan. Tapi alhamdulillah masjid dah mula beroperasi 2 minggu lebih. Berjalan dengan sangat lancar lah, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada orang setempat dan juga orang luar. Bagi memanfaatkan fasiliti di Masjid Darul Murtada, pihaknya memfokuskan santapan rohani kepada masyarakat setempat sepanjang Ramadan ini menerusi program perkampungan Ramadan Madad. Selain dapat menikmati jualan iftar, moreh dan bersahur, jemaah juga berpeluang menyertai qiyamul lail, kuliah subuh dan kuliah duha. Sumbangan untuk menaik taraf pembangunan kompleks Masjid Darul Murtada boleh disalurkan menerusi akaun tertera atau hubungi talian berikut. Masih untung walaupun tidak lumayan. Itu antara respon peniaga bazar selepas memasuki minggu ketiga bulan Ramadan. Walaupun berlaku kenaikan harga barangan, namun ada peniaga memilih untuk tidak menaikkan harga jualan mereka. Laporan lanjut bersama wartawan Aizati Najmin Sulaiman. Tinjauan saya di Bazar Ramadan Pantai Dalam mendapati, rata-rata peniaga berpuas hati dengan sambutan pengunjung. Walaupun akui harga barang mentah sedikit naik, namun mereka memilih untuk tidak menaikkan harga jualan dan turut memastikan makanan yang dijual berkualiti. Okay, walaupun harga semasa ada kenaikan, tapi bagi kita orang, kita tetap harga kekal lah untuk buat masa sekarang ni. Setakat ni Alhamdulillah lah, pengunjung okey, tak ada masalah buat masa ni. Pasal untung rugi saya rasa alhamdulillah jugalah. Tak ada apa-apa masalah bagi saya. Okey, buat masa sekarang ni kita tidak dapat sebarang masalah tentang harga. Semua pelanggan kita rasa dengan harga yang kita bagi tu sangat berpatutan dengan apa mereka dapat. Yang harga makanan sangat berpatutlah. Sementara itu, pengunjung yang ditemui juga berpuas hati dengan kebanyakan harga makanan di Bazar Ramadan. Walaupun ada yang menaikkan harga berbanding tahun lepas, namun ianya masih berpatutan. Saya rasa dengan keadaan sekarang, harga mungkin berpatutan tapi sedikit mahal daripada tahun lepas lah. Berpuas hati, sambutan dekat sini saya rasa sangat-sangat menggalakkan. Kadang-kadang saya datang petang dan sangat pack dengan orang. Setakat hari ini apa yang saya lihat di Bazar Ramadan Pantai Dalam ni ada masakan-masakan yang reasonable, masuk akal harga, dan ada juga yang untuk B40 ni dia agak tinggi lah. Tapi so far masih terkawal lagi harga yang untuk kawasan-kawasan sini masih okey lagi lah.
Rata-rata pengunjung berpuas hati dengan harga yang ditetapkan oleh peniaga di sini. Walaupun berlaku kenaikan harga barang, namun peniaga tetap meletakkan harga pada kadar yang berpatutan, menjadikan bazar ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Saya, Aizati Najmi Sulaiman, melaporkan untuk Berita Al Hijrah. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan mengkaji insentif khusus buat peniaga yang terlibat dalam pelaksanaan menu rahmah yang diperkenalkan sejak Februari lalu. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata kajian terbabit dijangka untuk dijalankan selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri. Menurut beliau, tempoh 4 hingga 6 bulan pasca pelaksanaan program terbabit adalah masa yang tepat untuk kerajaan membuat kajian dan penambahbaikan. Kita kementerian mendapat fakta yang lebih bertanggungjawab dan dapat menemu bual mereka, dan sekiranya mereka ini benar-benar perlu kepada bantuan, nanti kita akan lihat apakah betul-betul bantuan yang mereka yang mereka perlukan. Sejak pelaksanaan inisiatif terbabit, menu rahmah mendapat tarikan pelanggan dan mampu menjana keuntungan untuk peniaga. Malah jelasnya, hasil temu bual seramai 1,148 peniaga Bazar Ramadan mendapati terdapat peningkatan hasil jualan menerusi inisiatif berkenaan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program Semarak Niaga SSM dan penyerahan sumbangan wakalah zakat korporat berjumlah RM100,000 kepada 500 asnaf di Alusta. Nira kurma jadi pilihan iftar. ...527 penerbangan tambahan telah diluluskan Kementerian Pengangkutan MOT sempena Aidilfitri tahun ini melibatkan perkhidmatan penerbangan daripada 6 syarikat MOT. Dalam satu kenyataan memaklumkan langkah yang diambil bersama Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEVCOM itu bertujuan menampung permintaan yang tinggi ketika musim perayaan melibatkan penerbangan dari Semenanjung Malaysia ke Sabah dan Sarawak. 6 syarikat penerbangan yang terlibat ialah Malaysia Airlines, Batik Air, Air Asia, Firefly, Maswings dan My Airline. Penerbangan tambahan itu melibatkan 118 penerbangan dari Semenanjung Malaysia ke Kota Kinabalu, 70 penerbangan ke Tawau, 32 penerbangan ke Sandakan, 102 penerbangan ke Kuching, 34 penerbangan ke Sibu, 20 penerbangan ke Miri dan 14 penerbangan ke Bintulu. Menurut MOT, MEVCOM turut meluluskan penerbangan tambahan lain untuk memastikan ketersediaan tempat duduk yang lebih tinggi bagi menangani peningkatan permintaan dan memastikan harga penerbangan berpatutan. Dengan kapasiti yang ditawarkan syarikat penerbangan tambang rendah tidak mencukupi, MOT turut mengadakan perbincangan bersama Malaysia Airlines Berhad MAB dan MAB bersetuju untuk meningkatkan kapasiti penerbangan iaitu 40 penerbangan menggunakan pesawat Airbus A330 bagi perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu. Penambahan kapasiti itu sekaligus membantu menurunkan harga tambang sebelum ini. Setiap kali tiba Ramadan, air nira kurma atau lebih dikenali sebagai tuak kurma menjadi pilihan ketika berbuka puasa atau ketika moreh kerana rasanya yang unik. Tanaman yang asalnya hanya dijadikan sebagai hobi kini menjadi sumber pendapatan buat Muhammad Zain Muhammad, 63 tahun, sehingga dia tidak menang tangan mengambil tempahan pelanggan. Ladang kurma milik Muhammad Zain yang terletak di Kampung Teras Binjai ini mempunyai 400 pokok kurma yang ditanam di atas tanah seluas 0.8 hektar sejak lebih 10 tahun lalu dan ia mula dituai air niranya 5 tahun lepas. 400 pokok itu mampu menghasilkan sehingga 60 liter air tuak setiap hari yang kemudian dipasarkan di sekitar Kota Baru dan Kuala Lumpur. Kurma ni saya buat hobi ya, tapi bila besar gitu nak jual pun jual pasar raya tu payah sikitlah, moga tempat kita kan orang tak tahu benda ni potensi tu ada lah untuk berbuah pada untuk dan sikit semua adalah dia banyak kategori. Jadi saya ambil cepat beli piti kat, saya ambil cara buat tua lah, buat nira ni. Kalau buat comel gitu kena ambil piti sikit lah. Baju apa kan pembajaan. Kalau nak buah pun pembajaan cara dia kena jaga halusi lah. Boleh juga nak buah.
Untuk menghasilkan minuman ini, pokok kurma jantan yang sudah matang akan ditarah di bahagian batang untuk membuat alur bagi mengeluarkan air tuak dan ia akan ditadah dalam botol yang dimasukkan laru kayu cengal bagi mengelakkannya cepat rosak. Kebiasaannya, kerja menarah pokok dilakukan pada waktu malam sebelum hasilnya dikutip keesokan harinya untuk ditapis. Muhammad Zain hanya menghasilkan tuak kurma pada bulan Ramadan sahaja, manakala pada hari biasa dia akan menghasilkan cuka kurma hasil peraman selama 40 hari. Disebabkan bekalan yang terhad, Muhammad Zain atau lebih dikenali sebagai Pok Jin berkata, dia terpaksa menghadkan jualannya hanya 2 botol seorang, manakala pemborong akan diberi 10 botol bagi memastikan setiap pelanggannya dapat merasa minuman unik ini. Bapa kepada 7 anak itu berkata, air tuak itu boleh dikomersialkan, namun disebabkan bekalan terhad dan kesukaran menjaga kualiti, menyebabkannya ia hanya muncul pada bulan Ramadan. Baik, perkembangan luar negara. Pihak berkuasa Thailand mengeluarkan arahan bekerja dari rumah di wilayah Chiang Mai. Ia selepas wilayah yang terletak di utara negara itu diselubungi jerebu tebal. Arahan itu dikeluarkan bagi mengelak orang ramai daripada terdedah kepada udara tercemar yang dibimbangi memberi risiko kepada kesihatan. Thailand, khususnya Chiang Mai, yang kini tersenarai sebagai bandar paling tercemar di dunia, dilanda masalah jerebu tebal sejak awal tahun ini. Sebahagian besarnya berpunca daripada pembakaran hutan untuk tujuan pertanian. Statistik Kementerian Kesihatan Negara itu merekodkan hampir 2 juta individu terpaksa menjalani rawatan di hospital berikutan masalah berkaitan pernafasan tahun ini. Pencemaran udara pada tahap berbahaya ini turut mengakibatkan bilangan pelancong ke Chiang Mai berkurangan sebanyak 20%. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengumumkan pembekuan peruntukan kepada Persatuan Bola Sepak Indonesia PSSI. Perkara itu diputuskan susulan pelucutan hak penganjuran Piala Dunia bawah 20 tahun Indonesia minggu lepas. Presiden FIFA Gianni Infantino berkata, sekatan sementara dana FIFA Forward itu dikenakan ke atas Indonesia sehingga notis selanjutnya dikeluarkan. FIFA pada hujung Mac lalu menarik balik hak Indonesia sebagai tuan rumah kejohanan yang bakal menyaksikan 24 pasukan bertanding. Keputusan itu dibuat selepas 2 gubernur wilayah enggan menjadi tuan rumah kepada pasukan entiti penjajah Israel yang dijadual beraksi dalam kejohanan itu. Piala Dunia B20 yang dijadual dari 20 Mei hingga 11 Jun sepatutnya berlangsung di 6 lokasi: Bali, Bandung, Jakarta, Palembang, Solo dan Surabaya. Indonesia dan entiti penjajah itu tidak mempunyai hubungan diplomatik rasmi. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.